Oleh kerana kebanyakan soalannya berpunca daripada apa yang berlaku di projek Lynas Advanced Material Plant di ataupun LMP, Tuan Yang Pertua, saya akan menumpukan banyak masa saya untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Bagi isu yang menyentuhkan projek Lynas Advanced Material Plant ataupun LMP, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk sekaligus merangkumkan jawapan kepada pertanyaan lisan daripada Yang Berhormat Ipoh Timur yang menyentuh perkara-perkara yang sama yang tidak sempat dijawab dalam sesi pertanyaan lisan sebelum ini. Saya akan memperincikan isu Lynas yang dibangkitkan dalam penggulungan ini berdasarkan kepada 3 isu utama yang disentuh oleh Yang Berhormat, iaitu keselamatan pengoperasian, Permanent Disposal Facilities atau PDF, dan pengurusan residu. Saya akan tumpukan saya kepada pertanyaan ini kepada 3 perkara ini. Tuan Yang Pertua, saya kebanding dihormat sedia maklum, Lynas adalah sebuah kilang kimia yang menjalankan aktiviti pemprosesian bahan mentah perkatan lantanate ataupun lantanate concentrates yang izin. Syarikat Lynas ini kini beroperasi di bawah lesen peringkat pengendalian sementara ataupun Temporary Operating License ataupun TOL. Dalam tempoh TOL ini, Lynas hanya beroperasi secara terhad dan berperingkat serta dikawal dari segi keselamatan radiologi secara berterusan oleh Lembaga Pelesenan Tenaga Atom ataupun Atomic Energy Licensing Board ataupun AELP. Saya terus menjurus kepada keselamatan pengoperasian. Tuan Yang Pertua, berhubung aspek keselamatan operasi kilang Lynas, data-data pemantauan radiologikal di kilang tapak Lynas dan kawasan-kawasan sekitar Bandar Kuantan dalam lingkungan radius 1 km, 5 km, 10 km dan 20 km sentiasa dipapar dan dikemaskini secara berterusan di laman sesawang AELB ataupun www.aelb.government.my. Dan pada itu juga, AELB juga memaparkan data-data pemantauan di kawasan-kawasan lain di seluruh Malaysia. Data-data pemantauan di tapak kilang Lynas menunjukkan bahawa operasi Lynas adalah terkawal dan selamat. Saya ulangkan sekali lagi, terkawal dan selamat serta mematuhi syarat lesen TOL untuk peruntukan undang-undang di bawah Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 ataupun Akta 304. Selaras dengan syur jawatankuasa khas mengenai projek Lynas ini, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah menubuhkan sebuah jawatankuasa pemantau operasi LAMP bagi memantau secara berterusan operasi syarikat Lynas. Jawatankuasa ini dianggoti oleh agensi-agensi serta penglibatan badan-badan bukan kerajaan, NGOs dan pakar-pakar botoliah. Skop tugas-tugas jawatankuasa pemantauan operasi projek LAMP ini adalah untuk memantau perkembangan projek LAMP berkaitan antara lain ialah langkah-langkah dan pengurusan keselamatan yang diamalkan, standard keselamatan bagi setiap aktiviti tapak projek, tahap gangguan atau ancaman dan kesihatan pekerja atau masyarakat sekeliling, dan tahap impak kepada alam sekitar, dan apabila perlu dibincangkan mengesyorkan langkah-langkah mitigasi yang bersesuaian. Pelbagai usaha telah diambil untuk menghilangkan kebimbangan orang awam tentang Lynas ini. Lynas telah diarahkan untuk melakukan pemoteran radiologi ke atas kilang secara berterusan dan memaparkan maklumat dan data pemonitoran radiologi ini dalam serta secara atas talian atau online untuk tetapan orang awam di tapak kilang Lynas, di Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Kuantan. Di samping itu, ALB juga mengkaji penambahbaikan bagi paparan maklumat yang lebih mesra pengguna sebagaimana telah disarankan oleh Yang Berhormat Bentung. Untuk makluman ahli berhormat, sesi taklimat media dan awam berkala secara mingguan juga telah dilaksanakan oleh pihak AELB bermula pada bulan Februari hingga bulan Jun 2012. AELB turut mengadakan sesi taklimat kepada kaki-tangan kerajaan persekutuan di negeri Pahang. Kerajaan Pahang yang meliputi Kerajaan Negeri Pahang, Biro Tata Negara, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Don Pahang, Polis Diraja Malaysia Pahang, Hospital Tunku Ampun Afzan dengan kerjasama Persatuan Perubatan Malaysia atau MMA, dan juga kaki tangan ataupun pelajar IPTA di negeri Pahang dan badan-badan yang bukan kerajaan di negeri Pahang. Sesi taklimat yang telah dijalani itu sememangnya bertujuan untuk mendedahkan kepada pihak-pihak berkaitan termasuklah masyarakat awam tentang segala maklumat berkaitan dengan projek Lynas bagi mengenali
mengelakkan wujudnya tafsiran negatif daripada berbagai pihak ke atas projek berkenaan. Yang kedua, yang kerap dibangkitkan adalah Permanent Disposal Facility atau PDF. Yang berhormat, bagi saya habis ini dulu. Keselamatan dulu. Tak, bagi saya habiskan ini dulu. Sebab yang ini dah masuk PDF. Keselamatan dulu. Terima kasih, Tan Sri. Yang berhormat, Timbalan Menteri bercakap berkenaan dengan keselamatan, ya. Dan dikatakan bahawa data pemantauan menunjukkan, mengesahkan bahawa ianya terkawal dan selamat. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, mengapakah keselamatan, definisi keselamatan itu terhad hanya kepada dari sudut radiasi? Kenapa hanya the radiation aspect ataupun sudut radiasi saja yang diukur? Dan definisi ataupun conclusion, ya, kepada keselamatan itu diukur hanya dari sudut radiasi. Sedangkan Yang Berhormat Timbalan Menteri juga tahu, dan saya rasa ramai di antara ahli yang berhormat lain tahu bahawa banyak lagi aspek-aspek lain yang harus diukur dari sudut keselamatan. Contohnya dari segi keselamatan kepada kesihatan awam. Bagaimana bahan itu boleh menjejaskan keselamatan awam. Isu internal emitters ataupun radiasi dalaman telah banyak kali saya bangkitkan di dalam Dewan. Ianya ada kesan kepada kesihatan awam, public health. Akan tetapi tidak pernah disebut ataupun dijawab oleh pihak kementerian mana-mana pun. AELB dan MOSTI ialah the lead agency dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan isu keselamatan. Jadi saya pohon Yang Berhormat Timbalan Menteri menjelaskan kenapa bila cakap pasal isu keselamatan, cakap pasal sudut radiasi sahaja dan tidak melibatkan sudut-sudut lain. Public health, bagaimana pencemaran itu boleh masuk ke dalam sungai, boleh masuk ke dalam sistem air, minuman dan sebagainya. Kenapa tidak pernah disebut aspek itu? Dan setiap kali kita bercakap tentang isu keselamatan yang lain, ya, dia multifaceted. Ia multifaceted, ya, Timbalan Menteri harap faham. It is multifaceted, not just one facet. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan isu keselamatan ini, seolah-olah kita menyelewengkan apabila kita bercakap isu-isu aspek-aspek yang lain. Ya, harap dapat penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada, memang saya tengok banyak soalan-soalan daripada Kuantan. Sebenarnya yang lain-lain itu tidak menimbulkan isu. Kalau kita tengok, ya, kita sebenarnya semua itu kita pantau berbagai-bagai, bukan saja daripada pihak MOSTI. Dalam komiti itu, dalam Jawatankuasa Pemantau itu meliputi semua aspek kesihatan. Dan oleh kerana kita tidak melaporkan isu itu, kerana benda-benda itu tidak relevan. Dan sebenarnya perkara-perkara tidak kepada Kuantan, saya nak beritahu semua perkara-perkara itu tidak melibatkan keselamatan dan tidak mengganggu kesihatan di sekitar. Itu pasal mereka tidak melaporkan. Kita semua, kita monitor dari segi kesihatan, semuanya kita monitor. Tetapi oleh kerana benda itu tidak melibatkan kesihatan, tidak ada sebab mengapa mereka perlu melaporkan. Tidak ada kes. Tidak ada benda yang saya tengok yang baru. Ini yang YB Kuantan laporkan ada satu kemalangan yang berlaku yang kononnya melibatkan mereka pening-pening. Tapi sebenarnya kalau dalam satu projek pembinaan itu, kalau yang melibatkan yang besi jatuh ke, tukul jatuh ke, adakah kita perlu melaporkan perkara-perkara itu? Jadi kita kena lihat balik. Saya rasa bukan saya. Yang berhormat, saya tak pernah cakap pening-pening. Saya rasa itu tuduhan. Minta maaf. Bukan saya tak pernah sebut. Kalau tak sebut, saya tak ada satu dimangkitkan dari sini, tapi mengatakan benda itu berlaku. Hati-hati sikit Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya tak pernah sebut, boleh check answer. Saya tak pernah quote insiden yang begitu. Ya, yang mohon. Mohon tak ada, tapi ada mengatakan isu itu. Okey? Jadi kita, oleh kerana saya tengok, saya baca sebenarnya semua yang soalan, saya baca pertama kali hari ini, saya baca semua soalan yang YB Kuantan umumkan dalam Dewan. Saya baca semua daripada sejarah soalan yang YB Kuantan beritahu. Tak ada pertama kali saya tengok hari ini tak nak bercakap pasal radioaktif. Saya baca semua soalan ini. Sebenarnya soalan ini banyak berulang-ulang, tapi saya kena jawab semualah. Kerana saya dah baca soalan tu balik-balik bercerita pasal benda tu yang sama, benda yang sama. Radioactivity tak sama dengan radiation. Ya, saya tahu. Saya biasa bercakap tentang radioactivity, weight management. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya tak cakap pasal radiation level. Duduk. Saya rasa you misquote. Please, jangan misquote. Yang Berhormat, you are responsible. Yang Berhormat Timbalan Menteri, you are responsible. Saya tak pernah cakap.
Ahli yang berhormat, tadi tengah hari saya telah ingatkan kepada ahli yang berhormat bahawa usul yang dibaca tadi pagi maknanya kalau beginilah tren kita berbahas sampai sahurlah kita sini. Saya baru dapat notis daripada Jabatan Perdana Menteri, ada 7 menteri yang akan menjawab bagi pihak Jabatan Perdana Menteri. Campur dengan 2 yang belum selesai ini bermakna 9 lagi. Bersahurlah kita sini. Ya betul, tolong exercise kontrol sikit kalau boleh. Saya teruskan. Menteri. Boleh siap balik awal Tan Sri. Saya tidak mau ikut sahur di sini.